Didik TV KPM. Baiklah, kita akan tengok seterusnya punca-punca berlakunya kemalangan. Macam tadi Kak Nisa, sebab apa? Sebab cuai. Okey, disebabkan sikap cuai boleh berlaku kemalangan. Seterusnya, tidak mematuhi arahan. Selalunya di sekolah yang ni. Bila cikgu cakap, jangan lari, jangan lari. Dia nak lari kan? Jadi juga kena patuh pada arahan dan peraturan di sekolah. Dan lagi satu sebab Kak Nisa, kita bagi 3 je yang senang. Sebab kadang-kadang dia sebab cuaca. Macam mana tu cikgu? Selalunya waktu bila? Contoh apa yang saya boleh fikirkan waktu hujan. Lantai jadi hujan. licin. Betul tak cikgu? Betul. Kalau panas? Kalau panas, bagaimana cikgu? Panas sukar kita terjatuh. Okey. Baiklah murid-murid, kita akan tengok contoh kemalangan yang boleh berlaku ketika berada di rumah. Ingat ya, walaupun kita berada di dalam rumah kita, kemalangan tetap akan boleh berlaku. Okey, ketika berada di rumah, kita kena ingat yang kita boleh terjatuh tangga. Okey. Seterusnya, kita mungkin terkena minyak ataupun air panas. Sebab tu di kawasan dapur, kalau ada adik kecil di rumah, kita kena awasi kanak-kanak kecil supaya tidak orang kata berlaku kemalangan seperti terkena air panas, dia ganggu mak dia. Macam Kak Nisa dulu kecil-kecil ganggu mak masak tak? Tak ganggu, kita bantu je. Kena bantu. Okey, tapi kalau nak bantu kan selalunya kalau umur 1 tahun sesuai tak? Tak sesuai cikgu. Tak sesuai. Kalau darjah 2 mungkin boleh cuci pinggan, tapi ketika kita cuci pinggan, kita juga kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita guna sabun kan. Pinggan tu pinggan kaca, dia akan pecah. Bila pecah akan mengakibatkan luka. Ini juga boleh berlaku kemalangan. Okey, seterusnya tergelincir. Alamak, nak jatuh. Mak tengah cuci-cuci lantai dekat rumah kan. Dia sibuk nak kacau juga nak main. Boleh menyebabkan tergelincir. Ataupun kadang-kadang kita tergelincir di dalam tandas. Sebab apa? Kita mandi mesti menggunakan sabun dan air. Seterusnya, apa yang boleh berlaku di rumah? Tercekik makanan. Alamak. Sebab tu kena mula-mula baca bismillah. Dan makan jangan terlalu gopoh. Kalau tercekik tu selalu tercekik apa Kak Nisa? Tulang ikan cikgu. Tulang ikan. Tulang ayam boleh tak? Tulang ayam pun boleh. Boleh. Kalau gelojo. Okey, kita akan lihat pula kemalangan yang boleh berlaku ketika murid-murid berada di sekolah. Sebab tu kita kena sentiasa berwaspada dan ingat. Okey, apakah yang berlaku di sekolah? Terlanggar kawan. Lari. Terlanggar kawan. Boleh kadang-kadang terhantuk kepala. Terpatah gigi kadang-kadang kan. Sebab dia berlanggar. Kalau lari laju, lagi bahaya. Okey, seterusnya. Terjatuh kerusi. Yang ni kan Kak Nisa, kalau Kak Nisa nak tahu kan, Cikgu Farah selalu jumpa murid yang selalu dia duduk macam 2 kaki tu, macam naik kuda tu kan. 2 kaki kerusi. Itu bahaya. Murid-murid dia memang selalu buat macam tu. Ingat ya, jangan buat macam tu sebab kita takut berlaku kemalangan. Dan seterusnya, terjatuh atau tercedera semasa bersukan. Okey, macam sekarang ni kan, kita mestilah ada aktiviti sukan, ada aktiviti pendidikan jasmani. Jadi murid-murid perlu berhati-hati. Ingat, dengar arahan cikgu. Dan seterusnya, ini antara contoh yang keempat iaitu tercedera semasa bergurau. Mula-mula cuik-cuik je. Lepas tu tolak-tolak. Lepas tu tolak marah. Lepas marah jatuh. Terjatuh kan sebab dia dah tolak kawan dia. Ingat ya, kita kena berhati-hati. Dan Kak Nisa, terusnya kita akan tengok contoh kemalangan yang boleh berlaku ketika berada di tempat awam. Di tempat awam ni selalunya macam dekat luar, taman permainan. Apa yang boleh berlaku? Kita lihat tergelincir atau terjatuh semasa berlari. Sebab bila di luar kita tak ada cikgu. Kan? Selalunya cikgu yang akan bagi jangan lari, jangan lari. Tapi bila di luar ni dia bermain dengan kawan-kawan. Boleh mengakibatkan kamu terjatuh jika tidak berhati-hati. Boleh tercedera semasa bermain. Contohkan Kak Nisa, bila kita naik
Buayan, ya. Kita naik buayan kan nak laju, nak tinggi laju. kan. Terjatuh. Ingat, kalau macam tu dia boleh menyebabkan patah tangan. Takut, takutnya. bahaya sebab nak sembuh tu lambat. Baiklah, seterusnya terjatuh. Terjatuh buayan dan sebagainya, naik jongkak-jongkik kan. Lepas tu yang panjat-panjat tu Kak Nisa. Bila Palang dia besi ya, panjat, cikgu? ya, kalau tangan dia tak kuat terjatuh, boleh luka dan terjatuh semasa berbasikal ataupun bermain kasut roda. Baik. Bila kita naik basikal, kadang-kadang kan kita nak berlumba kan Kak Nisa, nak lawan cepat. Terjatuh, kadang-kadang dia Hilang kawalan. berlanggar, hilang kawan, terlanggar dengan kawan, jatuh. Ini boleh mengakibatkan macam saya sebut tadi, cikgu sebut tadi, patah tangan, luka teruk, terseliu. Okey Kak Nisa, kita nak tanya adik kita. Boleh kita tanya murid-murid. Kita Jom. nak tanya adik kita. Kita nak tanya adik Afiq. Okey adik Afiq. Adik Afiq mesti pernah terjatuh di tempat awam, betul tak? Betul. Okey, Adik Afiq pernah terjatuh apa tu? Terjatuh basikal ke? Terjatuh ketika bermain di taman permainan ke? Terjatuh basikal? Terjatuh basikal. Okey, Adik Afiq, bila Adik Afiq terjatuh basikal, Adik Afiq buat apa? Bagi tahu mak? Menangis. Adik Afiq bagi tahu siapa tu? Bagi tahu mak. Okey. Bila bagi tahu mak, okey, kalau terluka, apa yang kena buat? Bubur minyak. Okey, itu Pandai. antara bantu mula yang kita boleh beri. Baik. Contoh, bila jatuh luka sikit, kita sapu minyak, Ya, kita sapu kita krim bersihkan. ataupun ubat. Ya. Boleh pergi hospital tak? Kalau luka kecil nak kena pergi hospital ke cikgu? Kalau luka kecil tak perlu pergi hospital kecuali apabila berlaku parah seperti patah, terseliu ataupun retak. Kadang-kadang kita tak tahu Kak Nisa, bila kita jatuh kita ingat jatuh biasa kan. Jadi kita letak ais, kita letak minyak saja. Apabila berlaku kemalangan macam tu, mengambil tempoh yang lama, contoh 2 minggu, kamu tak sembuh, mesti kena pergi hospital. Cikgu nampaknya dah kongsikan pengalaman beliau jatuh basikal. Nak bagi bintang tak? bintang. Bagi bintang. Siapa tadi? Afiq. Adik Afiq. Adik Afiq. Maaf. Dah dapat satu bintang. Tanya. Okey, kita nak tanya adik Irina pula. Jom, kita adik tanya. Irina tak ada bintang lagi kan? Jom, kita nak beri. Adik Irina. Okey. Ketika adik Irina berada di sekolah, okey, tadi adik Irina dah jawab kan? Ya. Dia pernah terjatuh. Okey. Adik Irina terlanggar dengan kawan. Lepas tu kan kepalanya Benjol. Alamak. Adik Irina nak beritahu siapa? Beritahu cikgu. Okey, ini perlu sebab apa Kak Nisa? Sebab benjol tu adalah antara kecederaan yang kita rasa perlu dirawat dengan segera. Sebab apa? Sebab dia boleh menyebabkan luka ataupun yang lebih teruk. Sebab benjol kan kita tak nak dia berlarutan. Betul. Kadang-kadang kan dia tak surut Kak Nisa. Ya. Nanti jadi macam dia Allah tak comel dah. Dia dah pegang dah kepalanya. dia dah risau dah. Okey. Jadi kita antara bantu awal ataupun bantu mula yang kita boleh beri ialah dengan meletakkan ais. Tapi kan Kak Nisa kalau kat rumah kan, mak kita dia akan ambil apa? Tuam ya. Tualah, dia ambil tuam. Lepas tu buat macam mana Kak Nisa? Dia embus, dia letak. Dia letak kat kepala kita. Supaya lebam ataupun benjolan itu surut. Didik TV KPM